Baik, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam ini Allah pertemukan kita bertentang mata, bersama-sama kita membuka minda. Yang paling penting, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita yang berada dalam majlis ilmu ini, kita doa moga-moga Allah kurniakan keberkatan kepada kita, Allah kurniakan kesihatan yang berpanjangan dalam hidup kita, Allah kurniakan dan Allah hadirkan sahabat-sahabat handai yang boleh memberikan kesedaran sentiasa kepada kita. Bahkan Allah juga menghadiahkan kepada kita insan-insan istimewa, terdiri daripada suami yang penyayang, isteri yang pengasih, anak-anak penyejuk mata hati dan penenang fikiran. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang mengajak kepada kebaikan. Dan paling penting, ibu ayah, pak long, mak long, pak su, mak su semua, nah, hidup ni tak lama. Moga-moga dengan pertemuan kita yang sesingkat ini membuahkan satu nilai yang amat besar di sisi Tuhan. Walaupun antara maghrib dengan isyak ni waktu kritikal, lapak tak tahu dah. Waktu ni celah ni pula lah lapak, waktu ni pula lah drama sangat, waktu ni lah pula macam-macam ada. Tapi ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan semua dapat sama-sama kita duduk di dalam rumah Allah ini nak dengar apa kata daripada 3 orang panel yang kita jemput pada malam ini. Saya bukan nak meletiak, saya selaku moderator forumnya. Bila balik Perlis dia tak jadi bahasa Kuala Lumpur. Dia duduk dalam TV dia lain. Kan macam pagi tadi, tuan-tuan, kami berkayuh dengan tuanku kata, "Ustaz, buat macam dalam TV." Nanya. Kita pun tuanku, kita pun macam dalam TV ya. Ni dah duduk di off record ni, tak apalah kan. Walaupun kita online menerusi kita punya Facebook. Dan doa moga-moga apa yang kita kongsi yang terbaik, insya-Allah. Saya perkenalkan kepada tuan-tuan ketiga-tiga ahli panel yang kita bawakan pada malam ini. Pertama, tak asing, tak bukan bagi kita di negeri Perlis ni, Ustaz Muhammad Rizal, salah seorang ahli jawatan kuasa wakaf, tebuh pusaka dan sumber am negeri Perlis, di bawah Majlis Agama Islam negeri Perlis sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan kita pada malam ini. Bergandingan dengan 2 orang lagi yang jarang-jarang kita jumpa. Di sebelah kiri beliau itu Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi Mahmud, penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, asal Terengganu, dan sekarang ni tengah menyambung pengajian di peringkat doktorah ataupun di peringkat doktor falsafah dalam bidang syariah. Moga-moga Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi yang berkesudian datang daripada Putrajaya, tuan-tuan, ya. Dan dia juga di antara, kalau kita sebut di JAKIM tu nak rujuk berkenaan dengan isu-isu akidah dan syariah, antara orang yang akan kita rujuk adalah Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan kita. Dan juga di hujung sana Fadil Ustaz Muhammad Ajwadi bin Ahmad, seorang tenaga pendidik yang pernah bertugas di Lahad Datu Sandakan, tapi bukan keluaran orang Sabah bah. Dia orang negeri yang pernah bah, dan kadang-kadang memang bah, iaitu negeri Perlis. Anak Perlis duduk di Sabah dekat 10 tahun, sekarang ni baru balik berkhidmat di Selangor Ustaz noh. Anak jati Perlis, dan bersama dengan kita pada malam ini. Jadi 3 orang kita bawa, seorang memang orang Perlis, seorang orang Terengganu, seorang lagi pernah duduk di Sabah, lah ni dia celup di Selangor kerja. Anak jati Perlis duduk bersama dengan kita. Kita nak kongsi tentang tajuk kita, iaitu jiwa merdeka. Bicara santai pada malam ini kita bawakan tajuknya jiwa merdeka. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita tak nak ambil masa panjang, tuan-tuan. Lah ni lebih kurang pukul 8:04. Kita habis lebih kurang dekat-dekat pukul 12 macam itulah. Saya kan buat gelisah dengar ada pukul 12. Tak apa, kami pun tak lama sebab besok nak kena balik. Saya pula pagi esok pukul 9 ada forum pula dengan Datuk Badlishah Alauddin dan juga Dr. Syarifah Hayati. Kan petang tu saya ada juga lagi dengan program di Puchong. Malam pula saya ada program di Kapar, Kelang. Jadi saya punya program lah, mereka punya program pun banyak juga. Apapun kita nak ambil masa yang singkat saja. Untuk pusingan pertama, saya nak serahkan pada Fadil Ustaz Mak Rizal, kongsi dengan kita apa maksud di sebalik tajuk yang kita bawa pada malam ini, iaitu jiwa yang merdeka. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pertama, terima kasih Al-Fadil Ustaz Ahmad Nabil, selaku pengerusi forum, moderator pada malam ini, yang tidak asing
seantero Malaya, yang sering kita lihat di kaca-kaca televisyen, yang juga merupakan anak Perlis. Yang dihormati dan dikasihi kedua-dua rakan dan sahabat yang digandingkan bersama pada malam ini daripada luar Perlis, yang hadir ke Perlis, mungkin ada program lain, dan kita juga ada kesempatan untuk membawa kedua-duanya bersama pada forum malam ini. Saya selaku tuan rumah mengalu-alukanlah kehadiran kedua-dua sahabat ke negeri Perlis yang permai lagi mempersona. Mudah-mudahan apa yang terdapat di Perlis ini dapat dinikmati bersama. Dan kita bersyukur kerana pada malam ini kita disatukan, dipentas untuk kita membincangkan tajuk yang berhubung dengan merdeka. Saya rasa program ataupun forum ini diatur kerana negara akan menyambut hari kemerdekaan, atau disebut juga hari kebangsaan, yang akan tiba sehari dua lagi. Tuan-tuan, saya nak sebut ringkas dan secara mudah untuk kita faham dalam pusingan yang pertama ini, kerana kita nak bagi ruang kepada kedua-dua sahabat ini bercakap, kerana saya sudah bercakap di hadapan tuan-tuan ni dah lama kan, kita bagi orang baru lah bercakap. Cuma saya nak sebut sebagai mukaddimah, apabila kita sebut tentang jiwa yang merdeka, artinya kemerdekaan yang paling besar, yang paling utama bagi seorang yang beriman ialah dia memerdekakan dirinya daripada sebarang bentuk perhambaan, ketaksupan kepada mana-mana makhluk. Hanya dia memperhambakan diri dia kepada Tuhan Jalla wa'ala. Ini prinsip yang paling asas. Tidak ada gunanya kita melaungkan merdeka, tetapi dalam hakikat kehidupan kita, kita masih berjiwa hamba. Hamba ni artinya seseorang, kalau kita baca dalam sejarah Islam, memang ada konsep yang dia panggil perhambaan. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah hidup manusia zaman dulu, memang ada konsep hamba ni, slave. Lepas itu dalam Islam, bila kita tengok adanya syariat tentang membebaskan hamba ni, walaupun sekarang ni dah tak ada apa dia ni, hamba ni tak wujud, tetapi di dalam kitab-kitab fiqh, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan hamba tidak dibuang, kerana tidak mustahil akan sampai balik pada satu zaman nanti muncul balik hamba. Dan kita memang ada hukum hakam khas berkaitan dengan hamba. Bila kita sebut hamba ni, dia boleh, hamba ni artinya dia terikat dengan Tuhan dia. Sebab itu nikmat yang paling besar bagi seorang hamba ialah dimerdekakan. Sebab itu kita baca dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW pergi ke rumah seorang sahabat bersama dengan Abu Bakar dan Umar, dalam keadaan dipendekkan, diringkaskan cerita, baginda lapar. Pergi ke rumah sahabat dan sahabat jamu makan. Nabi SAW tanya, dia nampak sahabat tu buat kerja sendiri. Dia tanya, tak ada hamba ke? Dia kata tak ada. Dia kata esok pergi jumpa aku nak bagi hamba. Kemudian sahabat ni pergi jumpa. Kemudian Nabi SAW suruh dia pilih, ada 3 orang hamba, ambil yang mana satu. Dia kata, Rasulullah tolong pilih Itu yang Nabi kata, orang yang apabila diminta pendapat, dia adalah orang yang amanah. Nabi sebut, hendaklah dia memberikan pendapat yang betul. Nabi kata, ambil yang ni rajin, yang ni pemalas sikit, yang ni tak baguslah. Dia ambil. Sebelum dia balik, Nabi pesan kepada dia, Nabi kata, berbuat baiklah kepada hamba ini.
Dia pun bawa balik hamba tu kepada isteri dia, balik rumah. Kemudian isteri dia kata, ada tak apa-apa yang Nabi SAW pesan kepada engkau, wahai suami? Dia kata, Rasulullah pesan kat kita ni suruh buat baik pada hamba ni. Apa isteri dia kata? Dia kata, abang, di atas apa yang Nabi pesan tu, kita merdekakan. Kita merdekakan. Baru dapat hamba, nak bebas. Suami dia tanya, pasal apa? Pasal apa kau suruh bebaskan? Nabi bukan suruh bebaskan. Nabi pesan suruh berbuat baik. Apa kata isteri dia? Adakah benda yang lebih baik, benda yang paling baik untuk seorang hamba selain daripada kemerdekaan, dibebaskan? Nabi pesan suruh kita buat baik, dan buat baik yang paling baik kepada hamba ialah dibebaskan. Nampak dia punya isteri punya pandangan tu, lalu dibebaskan. Sebab itu saya kata, nikmat kemerdekaan itu ialah nikmat yang besar bagi seseorang manusia, kerana dia tahu bila dia merdeka artinya dia bebas. Baik, sekarang ni kita mungkin tak dijajah secara dulu, macam dulu kan, jajah secara dulu. Cuma saya nak sebut ada dua perkara. Yang pertama, apabila agama sebut tentang merdeka, saya akan sebut dua perkara dan saya akan tutup pusingan saya dan saya serahkan kepada tetamu lah, kan? Sebagai tanda menghormati tetamu, saya kena bercakap kurang daripada tetamu. Tetamu kena cakap lebih, kalau tidak saya tak beriman. Kan? Baik, nombor satu, merdeka yang sebenar, jiwa yang merdeka ialah dia bebas daripada ta'assub, bebas daripada fanatik, bebas daripada taklid, bebas daripada apa bentuk kongkongan hidup. Itu baru merdeka. Ini apa yang Quran sebut. Sebab itu apabila kita kata kita merdeka, kita tidak, pandangan kita, pendapat kita, pendirian kita, mauqif kita, stand kita tidak dipengaruhi oleh apa-apa sentimen. Itu baru merdeka. Orang merdeka ni dia tak ada warna, dia tak ada kecenderungan, dia berfikir di atas apa yang benar sesuai dengan kitab dan sunnah, itu yang dia ikut, walaupun mungkin bertentangan dengan kehendak dia, tapi itu yang kata merdeka. Merdeka ni apa dia? Dia tidak ada ta'assub. Nak merdeka macam mana tuan-tuan? Nak dengar pun tak boleh. Nak merdeka macam mana? Nak pilih pun tak boleh. Orang merdeka ialah orang yang free, free to speech, free to make decision. Dia bebas. Sebab itu dalam agama perkara yang paling ditekankan ialah kebebasan. Sebab itu tuan-tuan, agama larang kita ta'assub. Antaranya selalu kita dengar, kita walaupun orang Islam tapi kita diajar supaya munsif, mu'tadil, orang yang adil dan insaf. Apa maksud orang yang insaf dan adil? Kita nilai secara adil lah. Maksudnya kita bila jatuh hukum, kita tak boleh dipengaruhi oleh apa-apa sentimen. Kita tak, bila buat pilihan, kita tak boleh ada apa-apa sentimen. Quran ingatkan kita. Quran kata apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan kerana kebencian kamu. Artinya agama tak bagi kita bila buat satu keputusan kita dipengaruhi oleh satu benda. Yang ni orang yang merdeka. Pasal apa hang sokong dia? Oi, dia adik-beradik aku. Pasal apa hang sokong dia? Pasal dia geng aku. Pasal apa hang kata dia betul? Pasal dia pok aku. Yang ni tak merdeka. Jiwa yang merdeka, dia tak ada pertimbangan ni. Pertimbangan dia al-haq. Siapa yang betul, betul. Yang tu baru merdeka. So dalam konteks yang pertama ni, Quran kata apa? I'dilu, berlaku adil. Untuk berlaku adil, dia kena merdeka. Kalau dia tak merdeka, dia tak boleh berlaku adil. Sebab untuk berlaku adil, dia kena bebas. Seorang hakim, dia tak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan saudara, pertimbangan hubungan keluarga, pertimbangan fakta. Sebab itu agama Islam agama hujah.
Quran puji ulul albab. Kita jangan jadi ulul lembab. Kita jangan jadi pemikiran orang Islam dia kena cerdik. Ulul albab. Albab ni bukan pintu yang tuan-tuan duk tengok piramid tu. Albab daripada perkataan lub. Artinya orang lub ni dalam inti. Artinya ulul albab orang yang berfikiran dalam, berfikiran cerdik, bebas. Salah satu sifat orang merdeka dia dengar semua benda. Hatta daripada orang yang berbeza dengan dia. Sebab itu Perlis alhamdulillah mengamalkan keterbukaan. Semua orang boleh bercakap dan kita akan nilai. Sebab itu tuan-tuan boleh dengar daripada mana-mana pihak, tak ada masalah. Kerana Quran kata alladzina yastami'una alqaul. Di antara orang yang tak merdeka, dia dah bubuh cok. Yang geng cok, geng label ni geng tak merdeka. Oi, kita tak boleh dengar. Oi, kita tak boleh baca. Oi, kita tak boleh. Tak boleh ya. Bacalah dulu, dengarlah dulu. Pasal Quran kata alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsanah. Mereka itu mendengar daripada perkataan-perkataan yang ada, bebas untuk mendengar, bebas untuk menilai, bebas untuk membuat keputusan, dan akhirnya mereka memilih yang terbaik. Ini baru merdeka. Nampak tuan? Okey. Yang terakhir, yang kedua, bila kita kata merdeka, merdeka daripada hawa nafsu. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, jangan jadi macam Yahudi. Jangan jadi macam Yahudi. Yahudi ni apa dia? Tuan-tuan bisa dengar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya terus terjemahlah pasal nak ringkaskan masa ni. Kisah Abdullah bin Salam. Bila dia masuk Islam, dia bagi tahu dekat Nabi, Yahudi ni kaki muhung, tak boleh pakai, jenis ta'assub, jenis tak merdeka. Yahudi ni depa memang asabiah, fanatik. Depa bukan kira kebenaran, depa kira depa ya. Okey, tak apa. Panggil mai Yahudi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi tanya dekat Yahudi, Abdullah bin Salam ni dia Yahudi asalnya. Abdullah tokoh besar, alim. Nabi tanya dekat Abdullah bin Salam, tanya dekat Yahudi, apa pandangan hangpa kepada Abdullah bin Salam? Oi, dia orang hebat. Dia anak kepada orang yang hebat. Dia anak kepada alim kami. Dia anak ulama kami. Dia ulama. Puji tak sangka. Pasal apa? Pasal masa tu dia duk rasa kata geng dia. Yang ni yang kata tak merdeka ni, puji bersebab. Ta'assub, fanatik, pemikiran dia terkongkong. Kalau dia masuk Islam, apa pandangan hangpa? Semoga Allah lindung, takkan jadi benda ni. Dia kata tak mungkin. Nabi kata Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam keluar. Habaq kata hang masuk Islam. Dia pun kata aku mengaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Elok-elok saja dia mengucap, dia ikrar syahadah dia. Yahudi pada masa yang sama terus dia kata apa? Anak orang yang paling jahil, anak orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk di sisi kami. Dalam masa yang sama dia boleh tukar. Pasal apa? Ta'assub tadi. Dan yang terakhir yang saya kata hawa nafsu tadi tuan-tuan, kadang-kadang mungkin kita boleh laung merdeka, tetapi kita semua dihambakan oleh nafsu kita. Pasal itu Nabi bila dia sebut tentang hamba, dia guna istilah apa? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Saya sebut yang Arab, matan Arab tu, saya tuan-tuan nak dengar perkataan abdun tu, hamba. Nabi kata celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Abdun khamisah, celaka hamba baju. Nabi guna perkataan hamba. Kenapa? Kerana manusia, Nabi sebutlah hadis tu, kalau kita bagi dia seronok, kalau tak bagi dia marah. Artinya apa? Dia tak merdeka. Jenis makan suak kan. Apa pun di atas kepentingan dan habuan. Suatu Quran kata apa? Quran kata di akhirnya manusia ni dia mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia, sebagai sembahan dia. Sebab itu merdeka yang sebenar adalah tuan-tuan, pertama kita merdeka jiwa. Jiwa artinya kita jadi orang yang ada pendirian, ada prinsip. Yang kedua, kita bebas daripada hawa nafsu. Bukan kita ikut nafsu, nafsu ikut kita. InsyaAllah itulah
orang yang merdeka akhirnya bila dia laungkan kemerdekaan pada malam merdeka, dia menjadi seorang hamba yang betul-betul merdeka di sisi Tuhan dia. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairal jazak. Terima kasih kepada Ustaz Rizal. Panel pertama kita mengupas tentang tajuk jiwa merdeka, yakni orang yang bebas daripada sebarang bentuk kongkongan. Memanglah ni memang tak nampaklah kongkongan tu macam mana. Yang penting keterikatan kita dengan Allah tu tak kuat. Maksudnya kita duk lebih percaya dengan makhluk, lebih percaya dengan yang namanya hamba tu sendiri. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW telah mengubah satu minda. Betul cerita pada Fadil Ustaz Mak Rizal tadi macam mana Abdullah bin Salam, yang mana di masa sebelumnya dia adalah daripada keturunan Yahudi, datang daripada bumi Syam, ya. Dia di antara juga kalau kita sebut ulama besar kaum Yahudi ni satu ketika dulu, kan. Tok guru dia namanya Ibnu Al-Haiban, tok guru pada Abdullah bin Salam ni. Sebelum dia masuk Islam, maka Nabi memberikan nama Abdullah bin Salam. Namanya kalau tak silap saya ialah Abdullah bin Al-Haris. Nama dia, nama sebenar sebelum Islam. Sehingga kan apabila dia nak mencari kebenaran dalam kitab Taurat tu sendiri, sebab mereka rujuk orang paling alim dalam kitab Taurat zaman tu adalah tok guru dia Ibnu Al-Haiban. Bawah sikit barulah Abdullah bin Salam ni. Sampai tahap tu orang Yahudi tak percaya. Kerana apa? Dia punya nilai tu sendiri, percaya kepada makhluk ataupun manusia. Baik, berpindah kepada panel kedua kita, Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi. Kita nak menyambung sebab kita ni ibu ayah, tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian. Cuba tengok hari ni, kita tengok negara kita. Setiap pemerintah yang memimpin negara kita cuba untuk mengubah mindset, pemikiran manusia hari ini di Malaysia terutamanya. Daripada kita memperhambakan kepada makhluk, akhirnya alhamdulillah kita sebuah negara yang Allah naungi dengan kasih sayang, Allah naungi dengan keberkatan. Jadi Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi, kita nak menyebut tentang tadi Ustaz Ahmad Rizal dah buka dah tentang definisi. Mungkin daripada perspektif ataupun dari sudut pandangan para ulama untuk kita lebih faham. Macam tadi, bebas daripada kongkongan makhluk, jangan memperhambakan diri dengan makhluk. Macam mana pada pandangan agama tentang mungkin hubungan, batas-batasan, untuk kita lebih faham dan lebih menjelaskan tentang maksud kebebasan yang hari ini rata-rata menggunakan ini saya punya hak lah, ini saya punya pandangan lah, dekat media sosial, di Facebook, di Instagram, di mana-mana sekalipun di pauh jenis boleh bercakap. Sedangkan kadang-kadang kita tak tahu mana hak dia. Minta panduan dalam agama, moga-moga bebas tu jangan terlampau terbabas. Minta jawapan daripada Fadil Ustaz. Fadil tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya selaku moderator pada malam ni, Ustaz Ahmad Nabil, yang saya kasihi Ustaz Muhammad Rizal, dan juga rakan panelis Ustaz Ajwadi, sama-sama pada kita pada malam ini dalam satu program santai bersama-sama dengan warga qaryah masjid pada malam ini. Baik, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, merujuk kepada persoalan daripada tuan moderator tadi berkenaan tentang beberapa istilah, yang ini tafsiran para ulama berkenaan tentang yang dikatakan merdeka, yang dikatakan sebagai bebas dan sebagainya. Dia dalam, kalau kita lihat dalam Islam, dalam bahasa Arab tu sendiri, bila sebut merdeka ni, maka dia merujuk kepada beberapa istilah, antaranya disebut sebagai istiqlal. Istiqlal ni dari segi bahasa dia maknanya kita bersendiri dalam memiliki izzah, satu kemuliaan, berdikari dan sebagainya. Tidak ada sesuatu benda lain, tidak ada kita ni dipengaruhi dengan benda-benda yang lain. Istiqlal juga ni tuan-tuan, dia juga ditarifkan sebagai kita melepaskan diri kita daripada ikatan. Kalau kita tengok dalam konteks bila kata merdeka ni, merdeka kita dari sudut penjajah, itu yang kita faham lah. Jadi bila dikatakan merdeka itu sendiri, dia bukan sahaja dalam konteks kita merdeka dari sudut fizikal, tetapi minda kita juga perlu merdeka.
Ini yang mana yang dikatakan konsep yang lebih luas berkaitan tentang merdeka tadi. Saya merujuk satu kata-kata seorang, kita katakan sastrawan Melayu yang berketurunan Minangkabau yang dikenali sebagai Pendeta Za'ba. Ini saya ingat ramai di kalangan kita mengenali lah tokoh seumpama ini. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata berubah, yang dikatakan merdeka itu yakni berubah kita ini dari kepercayaan bodoh yang mana boleh melemahkan fikiran kita, yang mana kepercayaan bodoh yang melemahkan fikiran kita kepada kepercayaan yang cerdik, yang membebaskan akal fikiran. Maknanya elemen mesti bila disebut merdeka ada elemen perubahan. Kalau tidak ada perubahan, orang tak panggil merdeka, berarti orang kemunduran. Nah, yang mana bila ada sebut merdeka itu mesti sesuatu yang adanya elemen-elemen perubahan. Perubahan ke apa? Perubahan ke arah yang lebih baik, bukan lebih buruk. Nah, contohnya kita katakan di sini tuan-tuan, kita berubah daripada i'tiqad yang menyongsang, yang menyeleweng pada hari ini, maka kepada i'tiqad yang benar. Sebagai contoh, pahaman-pahaman, antaranya beberapa pahaman-pahaman tarikat sebagai contoh yang kita tengok menyeleweng daripada Islam, maka kita tidak mengikuti pemikiran-pemikiran seumpama ini. Begitu juga tuan-tuan, yang mana fikiran-fikiran yang boleh, yang menggagalkan kita untuk membebaskan kita daripada mengecapi kejayaan. Kita tak nak berada dalam status quo. Status quo ni makna berada dalam tempurung, tak nak berubah. Maka mesti, jadi pemikiran-pemikiran ini perlu kita pecahkan. Supaya apa? Supaya dengan pemikiran-pemikiran yang dikatakan merdeka tadi membolehkan kita untuk mengecapi kejayaan tadi. Begitu juga tuan-tuan, saya juga tertarik dengan apa yang disebut oleh Malik bin Nabi. Ini seorang, kita kata sebagai pemikir Islam juga. Dia kata apa? Dia kata perjuangan ini yang dikatakan sebagai kebebasan ini, iaitu dia harus disusuli dengan istiqlalul aqli, merdekanya minda kita ini. Ini saya sebut pada awal tadi. Maknanya merdeka kita bukan sahaja dari sudut fizikal, makna penjajah dah tidak ada, tetapi minda kita perlu juga merdeka. Kalau hari ini kita dah 66 tahun ni, kali ke 66 kita merdeka, tapi kalau minda kita masih terbelenggu, maka kita tidak sepenuhnya mengecapi sesuatu yang dikatakan sebagai kemerdekaan tadi. Orang belajar di luar negara tuan-tuan, mereka berada di sana, dia belajar banyak benda. Maka bila masuk ke dalam negara kita, kadang-kadang kita tengok ada beberapa amalan yang kita tengok dia bawa ini masih lagi fahaman yang tidak begitu selari dengan syarak. Mereka terkesan dengan cara-cara kehidupan sana. Bila mana datang ke negara kita, balik ke negara bila balik ke Malaysia ini, dia masih terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran seumpama itu. Maka bila berada di tanah air kita, dia bawa pemikiran ini, bahaya. Dia guna atas dasar apa tuan-tuan? Atas dasar kebebasan. Dia guna atas dasar yang dikatakan kita nak menuju kepada kemajuan dan sebagainya. Kita kena ingat tuan-tuan, hari ini orang tidak lagi berperang secara militeri, secara ketenteraan. Sebab undang-undang dunia tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, dia larang, walaupun berlaku di Syria, di Rusia, Ukraine dan sebagainya, tapi dari sudut basicnya tidak dibenarkan secara militeri. Tetapi yang kita bimbang pada hari ini tuan-tuan, pemikiran. Nah, dia bawa balik masuk ke negara. Nah, dia boleh sama ada hari ini, sama ada dia belajar di luar negara, ataupun dia boleh melalui platform media sosial yang ada pada hari ini, dan akhirnya dia terjemahkan dalam negara kita. Ini bahaya. Kita pergi ke KLIA, kita scan barang, semua boleh nampak. Tapi kalau orang minda terjajah tuan-tuan, tak boleh scan kepala dia. Ini di antara kebimbangan yang ada pada hari ini. Dan perkara seumpama ini tuan-tuan telah menular dan ada dan menular di dalam masyarakat kita. Antaranya budaya liberalism, sekularism, pluralism dan zem-zem yang lain lah. Nah, ini ada dalam masyarakat kita. Negara jiran kita sebagai contoh, negara jiran kita Indonesia, pemikiran ini satu perkara yang biasa. Dia ada jaringan Islam liberal, disebut Islam liberal. Jadi orang tengok Islam juga,
Dia orang mungkin boleh terpengaruh kepada perkara-perkara seumpama ini atas dasar dia kata dia Islam, dia tak kata dia liberal saja. JIL. Nah, dia terjemahan Islam liberal. Jadi dia menggunakan perkara-perkara seumpama ini dalam menyebarkan kefahaman-kefahaman mereka. Jadi ini perkara yang sangat membimbangkan kita. Jadi bila mana berlaku di negara jiran, tak mustahil dia akan sampai negara kita, dan realiti pada hari ini dah ada kes-kes yang mana kita tengok mereka yang memperjuangkan pada pemikiran seumpama ini atas dasar kita kata kebebasan. Dia panggil civil liberty, kebebasan umum. Mana dia membawa kepada pemikiran-pemikiran seumpama ini. Dan beberapa kes yang kita dengar yang berlaku dalam negara kita, mereka-mereka yang memperjuangkan kebebasan yang tanpa had, tanpa sempadan dan sebagainya. Ini perkara yang membimbangkan kita. Kebebasan dalam bersosial. Hari ini ada golongan-golongan yang kita dalam bahasa Arab dimaksud golongan syazin, golongan-golongan yang pelik. Ini merujuk kepada LGBT lah istilah kita pada hari ini, yang memperjuangkan hak-hak mereka. Yang mana, dan hari ini alhamdulillah negara kita tidak mengiktiraf komuniti ni. Tapi ada. Kalau kita iktiraf dia tuan-tuan, masalah kita di kemudian hari. Sebab apa? Sebab bila mana kita iktiraf dia sebagai satu komuniti, maka kerajaan kena beri peruntukan kepada dia. Hari dulu pernah diperjuangkan untuk minta tandas, nak minta kemudahan-kemudahan lain. Hari ini komuter ada coach bagi wanita, mungkin akan datang dia minta. Begitu juga asrama pergi mana-mana seluruh Malaysia ni sama lelaki perempuannya, maka tidak ada asrama LGBT. Ini bahaya. Mereka berjuang atas kebebasan, kebebasan yang dikatakan kebebasan secara mutlak itu sendiri. Islam memberikan kebebasan tetapi bukan secara mutlak, mengikut aturan syariah. Dia ada aturan syariah yang tersendiri dan mengatur kita dalam mengecapi dan juga menikmati kebebasan tadi. Bukan cara barat semua benda dia boleh. Sehingga kan perkara-perkara yang bertentangan dengan fitrah manusia, mereka turut menerima perkara-perkara seumpama ini. Jadi secara analoginya tuan-tuan, saya nak sebut tentang kebebasan ni umpama lesen. Kita ada lesen, kami pun ada lesen lah boleh sampai sini, lesen kereta. Jadi lesen kereta ni kita bebas nak pergi ke Thailand. Tadi saya cakap Ustaz Nabi nak pergi Thailand. Mana kita bebas boleh pergi ke mana-mana sebab lesen. Tetapi walaupun kita ada lesen, bukan bermakna kita boleh bawa suka hati kita. Speed limit kena ikut. Peraturan lampu merah tak boleh langgar. Jadi ada batas. Maknanya kebebasan ada, tetapi ada batas-batas yang perlu kita patuhi itu sendiri. Dan saya kira sekadar itulah dulu daripada saya, kembali kepada Tuan Moderator. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tirmizi memberikan satu analogi yang cukup baik, terutama dalam panduan kehidupan kita hari ini. Walaupun kita kata hak kita, lantak habis kat aku kan, semua bahasa-bahasa tu sebab kita rasa hak kita nak bagi, hak kita nak bersuara dan sebagainya. Tapi sebagai Muslim kita ada hak dan batas-batasnya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, saya tertarik kepada kedua-dua pandangan daripada awal tadi, bahawa kebebasan kita iaitu kita tidak terkongkong dengan makhluk dan kita dapat bebas daripada hawa nafsu. Kata Fadil Ustaz Tirmizi pula menyambung bahawa kita jangan terikat dengan pemikiran yang boleh menjejaskan akidah kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bawa satu cerita. Kalau dulu-dulu, lah ni saya rasa macam jarang sikit. Dulu-dulu ada satu filem keluar ke RTM TV1. Cerita tentang singa padang pasir, Lion Desert, Omar Mukhtar. Dulu-dulu zaman saya kecil-kecil dulu ni, tak ada lah apa panggil drama sangat, tak apa nak ada zaman tu. Tengok cerita pun kan, kalau lah ayah-ayah pakai ingat dah dulu kan, Omar Mukhtar, seorang pejuang yang berada di bumi Libya, memperjuangkan Islam bersama dengan kumpulan-kumpulannya, ditakuti oleh puak-puak yang dipimpin oleh kolonel daripada Itali. Dan ketika itu Menteri Pertahanan dia adalah Rodolfo Graziani. Tahun 1931 dia ditangkap. Bila dia ditangkap, dia nak digantung. Waktu tu orang kata habis dah hang, kan? Sebab Menteri Pertahanan dia Rodolfo tadi, dia kata apa? Habis dah perjuangan hang dan anak-anak buah hang akan tamat di sini saja setelah kami gantung hang. Maka kata dia,
saufa ta'ti ajalun min ba'di tuqatilukum amma ana fa hayati saufa takunu atwal min hayati syaniqi atau kama qala. Kata dia, akan datang, saufa ta'ti ajalun, akan datang satu kumpulan anak-anak generasi aku yang hari ni kamu boleh bunuh aku, ya aku mati, tapi akan datang mereka akan menentang kamu. Walaupun umur aku akan berakhir di sini, tapi kehidupan aku lebih panjang daripada orang yang nak gantung aku. Bahawa dia tak takut tentang kematian. Ni orang yang bebas daripada kongkongan manusia itu sendiri. Jadi baik Ustaz, Ajwadi pula menyambung. Saya minta pandangan sikit pada Ustaz. Hari ni orang kata, Ustaz, kita ni nak kena ada perubahan. Ya, Ustaz Tarmizi dah kata tadi, kena ada nilai perubahan, baru nama kebebasan. Ustaz Ajwadi, hari ni dia bila ada perubahan, tambah-tambah teknologi hari ni, dia nak berubah. Tuan-tuan tengok kan tilawah antarabangsa baru-baru ni kan? Kau pakat tak tengok masjid belakang? Mayang Isyak habis pukul 9 kan? Kami bersiaran 8.45 kan? Kok tak tengok tak apalah, nampak kaya memang tak nampak lah saya. Nak habang kita masuk TV kan? Pukul 8.45 kita bersiaran daripada 19 hari bulan sampai 24 hari bulan, hari akhir. Tuan-tuan cuba tengok, Malaysia tahun 1961 dah mula dah. Bila 9 Mac 1961, masa tu kita buat satu majlis untuk mengangkat martabat Quran. Alhamdulillah, satu perohanan hari ni dijadikan di antara acara rasmi negara setiap tahun, tidak pernah gagal kecuali masa zaman PKP lah. Itu pun kita cuba buat peringkat antarabangsa melalui online. Baik Ustaz, kita tengok hari ni macam-macam cara nak sambut merdeka. Dulu-dulu kan, ingat kan, malam merdeka ada bukan hantu raya kan, bunga api. Hantu raya lain macam kan, maksudnya kita nak sambut tu macam-macam bentuk, dengan bunga apinya, dengan majlisnya, dengan konsertnya Ustaz tu. Polis pun tak terkecuali lah dulu zaman tu kita pun bakat pergi tengok kan, nak tengok cara sambutan hari kemerdekaan. Tapi Alhamdulillah sejak akhir ni kan, kita Masya Allah, Alhamdulillah pemimpin kita ni mungkin dia cuba untuk create benda baru. Malam-malam merdeka pun kita buat majlis ilmu. Jadi Ustaz, selain daripada itu, apa cara yang terbaik yang dianjurkan dalam agama, terutama kepada generasi anak muda? Orang-orang macam kita ni tak fikir apa dah Ustaz. Gaut ni main masjid Ustaz. Takkan nak pergi tempat macam tu. Apa cara kita nak bagi penerangan kepada anak muda untuk kita raih merdeka, tapi dalam perspektif agama pada batas-batasnya? Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada kanda saya Al-Fadhil Ustaz Nabil selaku moderator pada malam ini. Yang saya hormati dan saya muliakan, tak lain tak bukan Fadhil Ustaz Rizal selaku panel pertama, dan sahabat saya, kanda saya panel kedua Fadhil Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjawab soalan daripada tuan moderator, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada tuan rumah Ustaz Rizal menerima kedatangan kami pada malam ini. Tetamu daripada luar. Jadi kami singgah sebentar. Saya ni orang luar juga, tapi orang asal orang Perlis. Tapi duduk di luar kira tetamu jugalah. Sekali-sekala balik. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam forum santai. Kita membicarakan tentang kemerdekaan. Sebab ni dah nak merdeka. Setiap tahun, saban tahun, setiap kali nak merdeka, kita akan adakan forum, kita akan adakan ceramah. Untuk apa? Untuk kita sama-sama meyakinkan masyarakat kita, umat kita, bagaimanakah erti kemerdekaan yang sebenar, yang sebenar-benarnya, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ni tahniah kepada pihak pengurusan mengelola yang menganjurkan forum pada malam ini. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada soalan tuan moderator tadi, Al-Fadhil Ustaz Nabil tanya bagaimana cara kita, terutamanya anak-anak muda. Dia tengok daripada depan ni 4 orang ni saya paling muda. Sebab tu dia tanya soalan orang muda untuk saya. Sebab saya paling muda. Dia alhamdulillah, kita tengok malam ni, bukan saya nak kata kat tuan-tuan jangan marah mana-mana pun sama. Kita cuba tengok di masjid. Kita nak tanya, di masjid ni banyak orang muda ke banyak orang yang tak berapa nak muda? Mana-mana pun tuan-tuan. Saya 10 tahun di Sabah, di Sandakan, di Lahad Datu, benda yang sama.
kemudian balik kat sini, duduk di serendah, pergi surau, pergi masjid, benda yang sama. Dan sebab itulah tuan-tuan, kalau kita pergi masjid, surau ke, kalau kita tengok anak-anak muda ramai di masjid dan di surau, sepatutnya kita kena berbangga dengan orang-orang muda sebegini. Mana kita nak cari anak-anak muda, belia-belia, remaja yang suka datang masjid? Apatah lagi hari ini, persoalannya hari ini, akhir zaman, yang kita hari ini dihidangkan, disediakan dengan pelbagai hiburan-hiburan, yang mana hiburan ini akan menarik mereka untuk jauh daripada masjid. Hiburan ini akan menarik mereka untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada soalan tadi, bagaimana kita nak buat, kita nak tarik anak muda untuk lebih kita kata menyambut kemerdekaan dengan jiwa yang sebenar yang dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, bagaimana kita nak melahirkan belia-belia sebegini? Bagaimana kita nak melahirkan anak-anak muda kita pada hari ini yang boleh, istilahnya apa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama apa dia? Kita perlu melahirkan mereka dengan cara menjadikan mereka ini sebagai mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat. Sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebut begini. Hari ini kalau kita sebut muslim dan mukmin, azan lah. Okey, tuan moderator bagi hint-hint, baru nak naik gear 2. Kena berhenti dah. InsyaAllah kita berhenti sekejap, kita beri laluan kepada azan, kejap kita sambung. Okey, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambung sikit ya. Sambung yang tadi. Baik. Saya sebut apa yang pertama tadi ni, kita nak menjadikan belia kita, remaja kita, anak-anak kita, termasuk ayah-ayah sekali, ibu-ibu, berkenaan dengan apa? Iman. Menjadi mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang baik. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan orang mukmin yang lemah. Maka pada hari ini bagaimana kita nak melahirkan masyarakat kita, terutama belia-belia kita, anak-anak muda kita, tentang iman, yang mana nak pastikan iman mereka hari ini betul-betul kuat. Hari ini kita boleh cakap, Ustaz, saya Islam, Ustaz. Adakah kita menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah? Kalau kita sebut berkenaan dengan Islam dan iman, Muslim dan mukmin, semua boleh dikatakan majoriti kita hari ini Muslim, yakni orang Islam, beragama Islam. Tapi berapa ramai dalam kalangan Muslim ini yang betul-betul mukmin qawiyun, yang betul-betul orang yang beriman, yang kuat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramai tak hari ini orang Islam? Ramai. Berapa ramai yang sembahyang subuh tak sembahyang? Hari ini ramai tak orang Islam? Ramai. Berapa ramai hari ini orang Islam yang menghina Islam? Hari ini ramai tak orang Islam? Ramai. Berapa ramai hari ini orang Islam yang betul-betul menjalankan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu kita kena pastikan lahirkan masyarakat kita, anak-anak kita, orang-orang yang pastikan orang-orang yang kuat, yang beriman kepada Allah, iman yang kuat. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak sebut berkenaan dengan iman. Iman ini dia ada 70 cabang lebih. Iman yang paling utama kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan iman yang paling lemah apa dia? Menghilangkan, membuang, kita panggil gangguan di jalan. Nampak benda di tengah jalan, nampak halangan, kita alih. Iman itu adalah iman yang paling lemah. Iman juga, bahkan dalam berkenaan yang kita sebut berkenaan dengan iman ini pun, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, malu pun adalah sebahagian daripada iman. Persoalannya hari ini berbalik kepada soalan tu moderator hari ini, yang tadi ni. Anak muda kita hari ini berkenaan dengan isu malu ni, kalau kita tengok, minta maaf tuan-tuan dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kalau hari ini yang terlibat dengan TikTok, yang terlibat dengan Facebook, yang terlibat dengan Instagram, Twitter, malu kita tengok hari ini. Kita yang malu, dia tak malu. Ini yang kita bimbang hari ini. Anak-anak muda kita sudah hilang rasa malu dia depan masyarakat, depan orang. Boleh joget depan orang, boleh buat benda-benda yang tak senonoh. Kita pula yang malu tengok. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak sebut berkenaan dengan iman, pastikan kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengurniakan iman yang kuat kepada kita. Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebut apa kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak pada hari kiamat nanti ni, melainkan kita semua datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, qalbun salim. Maka ulama menafsirkan berkenaan dengan qalbun salim ini ada dua. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Yang pertama, pastikan sebelum kita mati, pastikan sebelum kita nak bertemu dengan Allah, janganlah kita melaksanakan ataupun kita ada buat benda-benda yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik tuan-tuan, hari ni kalau kita buat perkara yang khurafat, syirik kepada Allah. Pengalaman tuan-tuan saja nak cerita pengalaman masa saya mengajar di Sabah dulu, Ustaz. Mengajar di Sabah, baru beli kereta. Ada anak jemaah tanya, Ustaz, kereta tak mandi ke? Saya kata, mandi apa kereta? Kereta mana mandi, orang mandi. Ustaz, mandi bunga. Mandi bunga tuan-tuan. Pernah dengar tak orang mandi bunga kereta? Saya yakin insya-Allah di Perlis tak ada, insya-Allah. Tapi di negeri lain saya tak tahu. Tapi ini pengalaman saya di Sabah. Maknanya orang di sana masih lagi buat benda yang sama. Saya kata, buat apa mandi bunga? Ustaz, nak buang sial Ustaz, kereta baru, nanti sial ada. Saya dalam hati, hang sial ke kereta ni yang sial?
Tapi saya sebut ke dalam kuliah, saya kata ini antara amalan khurafat yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah, maka kita belum lagi merdeka. Hari ini dah tahun ke-berapa dah kita merdeka, sebut berkenaan dengan merdeka, tapi masih lagi khurafat, masih lagi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain apa tuan-tuan pernah dengar tak? Di Perlis ni saya tak tahulah. Ada orang sebut, ustaz, kalau ustaz keluar rumah, bawa kereta tengah jalan, nampak bewok lintas, ustaz kena patah balik. Saya kata pasal apa? Oh, bewok tu ustaz, ini amaran ustaz. Ini amaran ustaz, hati-hati, depan tu mesti jadi benda tak elok. Percaya kepada bewok daripada percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi belum merdeka. Itu bapak-bapak, itu orang tua. Bagaimana kalau orang tua begitu, bagaimana nak melahirkan masyarakat muda yang tadi beriman kepada Allah, mukmin yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, ustaz, sikit lagi ustaz, saya cuba laju. Baik, kita kena cepat sebab panel ramai. Malam ni pun kita nak balik ke KL lagi. Baik, yang kedua apa dia? Bagaimana kita nak melahirkan cara kita nak menjadikan masyarakat kita, belia kita hari ini yang betul-betul benar-benar merdeka. Yang kedua, pastikan mereka ini, kita semua menjaga keamanan negara dengan baik. Hari ini kalau kita tengok, aman tak negara kita? Aman, tak perlu bimbang. Ustaz, tak biar risau ustaz. Merdeka hari ni, relax kita, bangkit pagi, kerja, balik malam, lena, selesai. Merdeka, tak ada gangguan, tak ada perang, tak ada bunuh sana sini. Tetapi saya tertarik dengan huraian Ustaz Tirmizi tadi. Kita mungkin kita merdeka dari sudut fizikal, yang kita nampak hari ni tak ada peperangan, tak bergaduh, tak berkelahi. Berkelahi ada lagi sikit, tapi perang besar tak ada. Tapi yang kita bimbangnya apa dia? Ni penjajahan mental kita hari ni, penjajahan dalaman kita hari ni. Maka saya boleh sebut hari ni kita masih lagi sebenarnya belum merdeka lagi. Orang utara kata belum merdeka lagi. Berkenaan dengan apa? Ni jajahan idealisme, jajahan benda-benda yang kita kata hari ni berkenaan dengan hedonisme, yang Ustaz Tirmizi sebut di isma yang hujung tu, ism tu. Hari ni bagaimana kita tengok hari ni negara kita, bukan negara kita, dunia hari ni berkenaan dengan budaya hedonisme. Budaya apa? Budaya hiburan yang melampau, yang hari ni sangat kita bimbang hari ni, terutamanya anak-anak muda kita. Minta maaf saya sebut tuan-tuan, pakcik-pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah. Hari ni kalau kita tengok anak kita, pastikan tuan-tuan, lahirkan anak kita, didiklah anak kita yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Budaya hedonisme sangat membimbangkan kita hari ini. Saya cikgu, saya ustaz mengajar di sekolah. Alhamdulillah sekolah rendah boleh gagah lagi. Kawan-kawan saya, isteri saya banyak sekolah menengah. Dia kata, abang, ya Allah, macam-macam. Hari ni kita bimbang budaya TikTok yang saya sebut tadi ni. Hari ni cuba tengok baru ni viral apa dia, minta maaf saya tak nak sebut di negeri mana. Nampak kan nak jual apa makanan arak ke apa kunafa tu, kena menari dulu. Menari dulu depan. Yang menari tu siapa? Yang menari tu siapa? Anak muda kita, orang Islam kita. Yang lagi teruknya bukan lelaki, budak perempuan, pakai tudung elok, cantik, comel, tapi menari depan orang. Orang ambil gambar, orang ambil video, viral. Hilang rasa malu, hiburan melampau. Ada satu lagi hari ni, baru ni viral juga, tular juga dalam Instagram, tular juga dalam Facebook. Apa dia? Konsert buat. Sebab tu saya tengok hari ni bimbang. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah, di Perlis saya tak dengar lagi. Tahniah Ustaz Rizal, alhamdulillah, syukur. Di Perlis saya tengok tak ada lagi konsert-konsert nyanyi-nyanyi ni. Yang kita bimbang, PKP hari tu Allah uji kita dengan Covid. Habis Covid, habis PKP, mula balik dah hedonisme ni. Konsert baru ni, siap duduk berimpun di bawah, laki perempuan berjoget lagu Indon. Dengar lagu Indon lah, tak tahu lagu apa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita doa pada Allah supaya Allah hindarkan kita, jauhkan kita, dan kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjadikan bumi kita ini, negara kita ini, terutama kita dan juga anak-anak kita, yang jauh daripada maksiat, yang jauh daripada bala bencana. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah benar-benar melahirkan kita masyarakat yang merdeka dari semua aspek, kongkongan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Berbalik kepada Tuan Merita. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Juhadi memberikan satu definisi yang cukup baik dan juga menambah tentang cara untuk kita memenuhkan jiwa anak-anak muda. Jangan bila soalan anak muda tu aku lepas, aku dah tua. Tak, sebab orang zaman lah ni dia kan, tadi kami duduk sembang lah dengan orang yang kayuh dengan dulu yang Maha Mulia Tuanku Raja kita. Dia kata, ustaz, beruban pun jiwa muda lagi sebab umur 60 tak pencing lagi, muda.
Lah ni kan 65 pun nak benjin. Buat kerjanya memang muda lagi lah. Kan, muda dalam walaupun nampak luar ni uzak tuan-tuan. Betul. Menurut satu kajian iaitu Global Peace Index yang dibuat satu dunia, lebih kurang 168 negara dikaji tentang 25 item, antaranya ialah berkenaan dengan ancaman, berkenaan dengan polisi, keselamatan dan juga ketenteraan, bahkan tentang ketenteraman. Negara kita pada tahun 2020 duduk di tangga 26 daripada 168. Tahun 2022 naik jadi 18. Daripada 26 naik nombor 18. Tapi pada masuk 2023 ni, baru 7-8 bulan ni, kita jatuh satu anak tangga. Sebab apa? Salah satu yang dikaji, antara yang naik sikit ialah populasi, nilai tambah penghuni yang duduk dalam penjara. Aman. Tapi menunjukkan bahawa ada sikit benda yang kita rasa tak syok. Ustaz sebut dah tadi, keadaan-keadaan negara kita untuk kita baik pulih, terutama generasi muda kita. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita nak masuk pusingan yang kedua, pusingan terakhir. Pakai Allah boleh putih urat dah. Masa tak lama tuan-tuan, kita nak pergi dalam lebih kurang 15 minit, panjang sangat. 5 minit setiap seorang. Kita akan berhenti sebelum 9.30. Moga-moga mereka dapat menyimpulkan apa yang kita nak sampaikan. Ustaz Muhammad Rizal, kita nak minta sikit ciri-ciri yang perlu ada. Tadi cara kita nak isi. Ni ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap kita. Jangan kira lapisan muda. Mereka duk kira, pandai mereka. Panggil semua panel muda-muda. Sebab tu kalau boleh mikrofon ni mereka nak ambil pukul belah. Tak, saja letak ni. Dalam ramai-ramai ni tuan-tuan rasa siapa paling tua? Siapa Ustaz Mak Rizal? Hampa pun. Pada saya rasa saya kot paling tua. Sebab tu dia bagi moderator, bagi hak yang muda-muda ni bercakap. Baik Ustaz Rizal, apa ciri-ciri yang perlu ada dalam jiwa yang merdeka? Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Nabil dan panel-panel yang ada. Dalam masa 5 minit saya akan cuba buat kesimpulan akhir. Pertama tuan-tuan, apa yang disebut oleh Ustaz Tarmizi, Ustaz Ajwadi tadi sangat menarik. Saya Ustaz Ajwadi sebut tadi bagus. Ada 2-3 contoh yang saya rasa kita boleh ambil terus yang berkaitan dengan kemerdekaan. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, akhirnya apabila kita sebut merdeka, kita kena ada jati diri, brand kita sendiri. Itu makna merdeka. Apa yang disebut oleh Ustaz Tarmizi tentang peperangan minda, Ghazatul Fikri, dan juga yang disebut oleh Ustaz Ajwadi tentang bagaimana mudah kita, al-mu'min qawi khairun ahabbu, tentang kelemahan iman itu, dia balik kepada jati diri. Secara mudahnya saya nak sebut, orang Melayu akarnya kuat, tetapi mutaakhir ini sangat begitu lemah dan rapuh. Kita malu di atas nama Islam. Dalam riwayat, kata-kata Umar yang disebut oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, nahnu qaumun a'adzana Allah, apabila dia ditegur oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya Amirul Mukminin, kenapa macam ni? Dia pakai kasut dia. Pendekkan ceritalah, Abu Ubaidah tegur dia. Malulah kita kan. Umar kata, kalau orang lain cakap aku tak berasa sangat, tapi perkataan itu keluar daripada mulut engkau. Kita kaum yang dahulunya hina, a'azzanallahu bil Islam, Tuhan memuliakan kita dengan Islam. Dan kalau kita rasa kita nak mulia selain daripada apa yang Tuhan muliakan kita, kita akan hina. Saya duka cita melihat orang Melayu sangat lekeh, jati diri dia sangat lekeh. Saya bagi contoh, orang Melayu ni dia malu sikit tau. Dia duk kira nak ikut apa orang putih buat, semua dia nak tiru. Tuan-tuan tadi dengar banyak nama-nama yang disebut oleh Ustaz Tarmizi tadi, dia panggil mufakkir Islami, pemikir-pemikir. Malik bin Nabi, ni semua tokoh-tokoh di Mesir, tokoh-tokoh pemikir. Mereka ni adib, sastrawan. Tapi di Mesir ada satu orang sastrawan yang terkenal. Mungkin sebahagian panel ni belajar di Mesir, mungkin kenal. Tuan-tuan pun mungkin kenal lah, Taha Hussein. Dia menyebut Taha Hussein ni sekular habis lah, tapi pemikiran dia boleh baca lah. Dia kata apa? Untuk Mesir maju, dalam buku dia, dia kata untuk Mesir maju, orang Mesir kena tiru sebiji macam mana orang Barat hidup.
Kena buang habis Islam ni, kena buang habis kebudayaan Mesir ni, kena hidup macam mana orang putih. Hari ni orang Melayu, kalau orang putih mai tempat kita pun dia terkejut. Lebih orang putih daripada orang putih. Kalau kita saya ambil dua contoh pasal masa tak banyak, saya ambil contoh. Satu, orang Melayu dia nak jadi orang putih, bercakap orang putih pun taklah pandai mana sangat, kan? Muka pun muka banat arau tu lah. Tapi tuan-tuan, dia buat apa? Tuan-tuan tengok orang Melayu punya. Orang Melayu dulu tak ada mengandung, tengoklah sekarang dah jadi budaya. Pasal apa? Pasal nak jadi orang putih. Bila jadi orang putih, bila tiru orang putih, dia nampak moden, maju. Oh, cakap tak mau lekeh. Asal daripada Salang ya, pergi ke KL, ayak kelapa dah. Malu nak cakap perlis, tu lekeh tu. Malu nak cakap. Lepas tu cakap orang putih, yang dia tahu yes. Okay, that's right. Okay. Actually, so hak tu ya, dua tiga perkataan tu ya. Taklah cerdik. Bukan semua orang putih, bukanlah semua orang boleh cakap orang putih tu cerdik, kan? Tu masa saya nak sebut ya. Nak jadi orang putih, Islam tak ajar, tapi nak tunjuk moden. Yang ni yang kata terjajah ni, tak merdeka sampai ketua. Apa dia? Dia kalau mengandung, sekarang dah ada budaya baby shower. Tuan-tuan tahu tak? Ni mandi perut. Mandi perut kan mandi budak? Saya pun tak tahu. Buat majlis. Ini bukan budaya Melayu. Ini bukan budaya Islam, ini bukan budaya Arab, ini budaya orang putih. Tunjuk perut apa tami apa. Tuan-tuan tak tahu, baguslah. Saya mungkin sebut apa ni tiru lah. Kan? Moden kena buat baby shower. Lagi satu tuan-tuan, kita semua taklah salah sambut hari jadi. Sambut hari jadi bagi saya taklah salah, kita nak bersyukur nikmat panjang. Tapi awak tak sahkah kalau kita tak beli kek dengan kita tak cucuh lilin? Tak sahkah? Dia tak jadi sambut bersedia kah? Dia kena ada kek dengan kena cucuh lilin. Cucuh lilin tu pula kalau ikut nak betul-betul orang putih, kena cucuk ikut umur. Kalau 70 batang, tang mana nak cucuk tak tahu. Tapi yang tu baru moden, itu baru kelas, itu baru up to date. Ini dia panggil kayu ukur kita. Ini benchmark kita. Pakai seluar terkoyak, sambut mereka tembak mengapi. Oh ini mak kelas. Tuan-tuan nampak tak? Akhirnya dia balik kepada apa yang disebut oleh kedua-dua panel tadi ni. Kami bersepakat di atas jati diri Muslim itu. Merdeka ialah kita bangga sebagai Muslim. Baru kita ada nilai dia. Wallahu ta'ala. Terima kasih kepada Ustaz Rizal. Saya nak menambah apa yang disebut oleh ketiga-tiga tadi. Untuk makluman Ustaz Tarmizi, Ustaz Ajwadi sebagai orang yang berada di negeri luar, dan kami dalam perkampungan sunnah yang lepas, kita buat tajuk berkenaan dengan memerangi syirik. Untuk kita nak membetulkan salah faham di kalangan masyarakat. Bukan kita nak cari salah, kita nak membetulkan salah faham. Macam tadilah, kita pun tak mau kata sahabat-sahabat kita di Sabah tu semua salah. Tapi dah terbiasa dengan cara adat dan budaya mereka. Tapi bagus bila kita duduk sana, kita betulkan balik. Sebab tu kita ada melalui Jabatan Mufti kita kan. Lepas tu pula dengan Jabatan Agama, dengan Majlis Agama. Bahkan ni ikon-ikon anak muda, tuan-tuan ni. Sebab tu dia tak boleh piluak, memang duduk polis lah. Kalau dia piluak, saya kena balik polis lah. Jadi tak ada ramai orang muda. So kita kena tinggal orang muda sini biar dia buat macam itulah. Saya kena jaga sana. Kali-kala boleh balik. Jadi itu di antara perlu ada, jaga dan juga jadikan kita sebagai Muslim yang hakiki, iaitu kena ada jati diri. Fadil Ustaz Tarmizi, kami nak minta sikitlah ibrah tentang cerita-cerita mungkin yang boleh meninggalkan kesan untuk kita. Bila sebut tentang kisah-kisah ni, kita akan macam tadilah. So tentang Abu Ubaidah, jumpa dengan Umar dan sebagainya. Kita dengar tu bagaimana para sahabat, mereka yang hidup di zaman Nabi, dan ulama yang sebelum kita, yang menjadi orang kata apa, rujukan buat kita. Ustaz, bawakan kepada kami beberapa kisah untuk jadikan sebagai tauladan. Fadil tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Nabil atas persoalan yang dikemukakan tadi. Sebelum saya menjawab kepada persoalan itu, suka saya bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faqr. Nabi sebut dua nikmat yang mana seringkali memperdayakan manusia. Maknanya manusia itu kadang-kadang tertipu dengan nikmat tadi. Apa dua? As-sihhatu wal faqr, iaitu pertama kesihatan, dan juga yang kedua itu adalah masa lapang. Yang saya nak fokuskan tuan-tuan, masa lapang.
Sihat satu nikmat yang cukup besar yang Allah beri pada kita. Yang kedua, masa lapang. Masa lapang ni lah mungkin kita boleh kaitkan dengan apa yang sedang kita tuai pada hari ini. Nikmat masa lapang kita dapat kerana apa? Kerana kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Sebab itulah dua nikmat ni Nabi kata yang memperdayakan manusia. Dalam erti kata manusia ni tak sedar nikmat tadi, melainkan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nikmat itu daripada kita. Bila tidak ada lagi nikmat itu, maka kita akan ingat orang sebelum ni orang sihat, tiba Allah uji sakit, dia akan ingat sakit, dia akan ingat sihat. Allah, nikmatnya sihat yang Allah berikan. Begitu juga masa lapang, masa tenang, merdekanya kita. Maka ini satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan jangan kita terlalu seronok dengan perkara ini sehingga kita lalai untuk mempertahankan kepada perkara-perkara seumpama ini. Saya teringat zaman saya belajar dulu, tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia orang Libya, tuan-tuan. Jadi saya tanya dia, masa itu baru saja dijatuhkan hukum pemimpin Libya Muammar Gaddafi baru saja dibunuh pada ketika itu. Lalu saya kata, bagaimana keadaan Libya sekarang? Nak tahulah juga, kita pun tak pernah pergi sana. Dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, aku tak pernah merasai nikmat keamanan, ketenangan itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut keamanan daripada negara aku. Sebelum ni dia cukup, negara Libya ni dia antara negara-negara yang memberikan, kita kata negara yang berkebajikan jugalah, pendidikannya percuma, kesihatan dan sebagainya. Jadi dia enjoy, dia antara negara pengeluar minyak, tuan-tuan, ada sumber minyak seumpama itu. Jadi bila mana Allah cabut nikmat tadi, barulah dia terasa barulah rasanya betapanya nikmat keamanan itu besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau negara bergolak ni, maka rakyat negara tersebut akan keluar. Kita tengok di Syria banyak mana pelarian, ada yang sebahagiannya ke Jordan, ada sebahagian ke Turki dan sebagainya. Kenapa? Kerana bergolak. Pelarian Rohingya sendiri pun berlaku masalah di Myanmar. Bila mana mereka nak melakukan ethnic cleansing, pembersihan etnik itu sendiri, menyebabkan rakyat mereka itu datang ke negara kita dan beberapa negara-negara Asia yang lain. Sebab itulah nikmat keamanan ini merupakan satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita hargai dan syukuri. Perjuangan orang-orang terdahulu, tuan-tuan, yang cukup banyak, yang mungkin tak dapat saya ceritakan satu persatu, tuan-tuan. Sama ada perjuangan daripada orang Melayu itu sendiri, bahkan kita tengok dalam dunia Islam yang lebih besar, maka mereka memperjuangkan demi apa? Demi generasi yang akan datang. Saya tertarik apa yang Ustaz Nabi ceritakan pada tadi tentang Umar Mukhtar, seorang pejuang, dia panggil Asadus Sahara, dia singa padang pasir. Dia berjuang ketika mana usia dia sudah menghampiri usia senja, 73 tahun jika saya tak salah, 72, 73 lebih kurang begitulah dikena hukuman mati. Maknanya usia 70-an tu, lingkungan sekitar begitu, mereka dia ni menentang penjajah. Kalau kita 70-an ni duduk makan pencing lah. Tak ada benda lebih, semangat untuk mempertahankan negara ini sendiri. Sehingga kan saya baca satu cerita, Menteri Pertahanan tu sendiri kata pada dia, kenapa kamu masih lagi nak mempertahankan negara Libya ni, sedangkan pada ketika itu Libya dah teruk dah, kena serang, ramai tentera-tentera telah terkorban dan sebagainya. Kenapa nak mempertahankan lagi? Sedangkan negara kamu nak jatuh dah ni. Maka apa kata Umar Mukhtar? Kata, sesungguhnya aku berjuang ini atas dasar agama dan juga atas dasar generasi yang akan datang. Agama dan juga generasi yang akan datang. Mempertahankan agama itu sebagai asas, dan dalam masa yang sama melihat pada generasi-generasi yang akan datang. Inilah yang dikatakan satu perjuangan yang sebenar, yang perlu ada pada dalam kita pada hari ini. Hari ini kita tak perlu berperang dah, tuan-tuan. Kita dah merdeka. Tugasan kita mempertahankan kemerdekaan itu. Kena kukuhkan perpaduan sesama kita ini, tuan-tuan. Tak boleh ada pergeseran. Hari ini orang bercakap tentang Melayu dan sebagainya, bangsa dan macam-macam jenis lah, tuan-tuan. Tapi yang penting kita bina di atas dasar Islam itu sendiri. Jika Islam tu kita tegakkan dengan betul, dengan yang sebenarnya, sebagaimana kata Ustaz Rizal tadi, pastinya dia akan menjaga semua.
Jaga semua agama, tak kira lah kamu daripada bangsa mana pun, kebaikan itu akan melimpah pada semua. Bahkan orang bukan Islam pun dapat kebaikan daripada Islam. Jadi ini yang perlu kita faham apabila kita bercakap berkenaan tentang sesuatu kemerdekaan tadi. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada Ustaz Nabil. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tarmizi membawakan contoh-contoh pejuang-pejuang yang menanamkan rasa kemerdekaan itu keluar daripada kongkongan manusia itu sendiri. Sebagai penutup kita dalam pertemuan yang singkat ini, minta maaf banyak-banyak, mungkin kita peluang kita tak panjang, tapi 3 anak muda yang kita bawa ni insya-Allah memberikan manfaat untuk masyarakat kita di negeri yang kita cintai ini, negeri Perlis. Jadi di penghujung Fadil Ustaz Ajwadi, yang orang Perlis duduk di luar kan, mintalah sikit pesan kami-kami ni, walaupun yang nak tinggal pesan ni orang muda pun dia dah berkahwin dah. Tak muda dah noh. Baru kahwin 1. Ada 3 lagi. Ada tu dia aja tak abang lah. Ustaz Ajwadi, tinggalkan sikit pesan dan nasihat pada kami semua, warga Perlis dan warga Malaysia, untuk kita capai kemerdekaan hari ini dengan penuh prinsip keislaman dan membawa kepada nilai-nilai ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang ketiga ini kita terus kepada kesimpulan dan penutup lah, ya. Baik, saya nak bawa apa tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bawa satu, kita kena ambil ibrah ataupun pengajaran daripada kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah hijrah Nabi ini kita boleh kaitkan dengan isu kemerdekaan. Sebab apa? Sebab Nabi bila mana berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi merdeka di sana. Sebab apa? Sebab ulama sebut bila mana Nabi berhijrah ke Madinah, apa benda 3 elemen penting yang dituntut ataupun yang Nabi nak? Yang pertama apa dia? Pembebasan daripada sudut ibadat. Bila mana Nabi berhijrah ke Madinah, bebas Nabi nak beribadat, kan? Yang kedua apa dia? Pembebasan daripada sudut penindasan golongan kafir. Hijrah bebas. Kita hari ini merdeka bebas. Sebenarnya Ustaz Rizal sebut tadi kongkongan daripada penjajah yang dulunya negara kita dijajah. Kita dijajah oleh British, kita dijajah oleh Jepun dan sebagainya, maka bebas. Dan yang ketiga apa dia? Pembebasan daripada belenggu kejahilan. Daripada jahil kepada berilmu. Bahasa kasarnya daripada tak cerdik lah, bodoh lah kan. Daripada bodoh pada cerdik. Nabi berhijrah, Nabi melahirkan masyarakat di Madinah ini, masyarakat rakyat, orang-orang yang bijak pandai, orang-orang yang boleh kita kata bercakap soal agama. Maka hari ini persoalannya, isunya sekarang ini, adakah kita hari ini masyarakat ataupun manusia yang benar-benar berilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka buat akhirnya pada saya nak mengajak kepada semua sidang penonton, sidang hadirin sekalian, sidang jemaah yang hadir pada malam ini, saya nak kait satu poin penting. Apa dia? Jadilah masyarakat yang berilmu. Apa kata Nabi SAW? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun al-khamisan fatahliku. Nabi kata, jadilah kamu orang yang berilmu, maka dengan ilmu kita boleh sampaikan ilmu, kongsi ilmu, kebaikan kepada masyarakat. Tapi Nabi kata kalau tak boleh jadi orang yang berilmu, jadi orang yang nombor 2, orang yang muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Macam mana orang menuntut ilmu? Macam kita lah, datang masjid, dengar kuliah, datang masjid, dengar pengajian, tengok online. Hari ni ada alhamdulillah dalam Facebook, macam-macam kita boleh belajar. Maka Nabi sebut, kalau tak boleh jadi orang yang nombor 2 ini, orang yang menuntut ilmu, kuna aliman au muta'alliman au mustami'an, jadilah orang yang ketiga, orang yang mendengar, orang yang mendengar ilmu. Dia tak sempat pergi, tapi dia boleh dengar dalam radio, dia boleh dengar daripada orang-orang baik tentang mengajak tentang kebaikan. Dan Nabi sebut tak boleh jadi orang yang ketiga juga, jadi orang yang keempat. Apa dia? Au muhibban, orang yang cintakan kepada semua golongan ini. Cintakan kepada alim ulama, cintakan kepada ustaz-ustaz, cintakan kepada orang yang datang mendengar ilmu, cintakan kepada orang yang mendengar ilmu. Dan Nabi kata jangan jadi orang yang kelima ni. Apa dia? Orang yang empat-empat ni dia tak mau. Dia benci kepada ulama, dia benci kepada orang yang datang masjid, buat fitrah macam-macam. Dia benci kepada semua golongan-golongan yang terlibat dengan ilmu. Maka jangan jadi orang sebegini. Sebab apa? Kalau kita hari ini tidak berilmu, kita masih lagi jahil, maka kita belum lagi merdeka sebenarnya. Walaupun kita tengok hakikat kita merdeka, tapi mental kita, idea kita, ni akal kita masih lagi sebenarnya dalam kongkongan penjajahan, isu-isu yang kita sebut sebentar tadi. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir berkenaan dengan ilmu.
Hari ini kita tengok negara kita Malaysia, Perlis terutamanya, kita tengok banyak majlis ilmu dianjurkan. Maka kita mengajak kepada semua jemaah, semua masyarakat, jangan jadi orang yang malas menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu ini boleh bawa kita, pandu kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan forum yang kita buat malam ini, kita mengajak kepada semua sidang jemaah supaya mendapat ilmu, walaupun tak banyak tak apa, sikit tak apa, yang penting kita amalkan, yang penting kita boleh buat pedoman dalam kehidupan kita hari ini. Jadi orang yang baik, jadi orang yang beriman, jadi orang yang beriman yang kuat imannya. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala segala amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh panjang. Moderator dah tengok dah hin-hin dah. Nak slow dah. Mau turun dah. Insya-Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun dan maaf ada yang kata terkasar bahasa pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Baik. Terima kasih bang. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih pada Fadil Ustaz Azwadi menutup bicara kita dalam forum santai Jiwa Merdeka. Dan juga kita ucapkan terima kasih pada Fadil Ustaz Muhammad Rizal selaku panel pertama, Ustaz Ahmad Tarmizi Mahmud panel kedua, di mana Ustaz Rizal ni rakan saya yang duduk dalam satu jawatan kuasa. Yang tadi Wakaf, Tubuh Pusaka dan Sumber Am Negeri Perlis, kami duduk dalam satu mesyuarat yang sama. Ustaz Tarmizi ni dia pernah berkhidmat bersama dengan Sahibus Samahah dulu, mantan Mufti Wilayah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan juga menjadi orang kata apa, orang yang diamanahkan oleh Datuk masa tu untuk buat kajian, research dan sebagainya. Dia bersama dengan Datuk satu ketika dulu, alhamdulillah bersama dengan kita. Dan walaupun Ustaz Rizal kita bisa jumpa di Perlis, dengar suara di radio Perlis FM, Ustaz Tarmizi dia di radio Zayan, di radio Ikim, kadang-kadang suara dia ada. Rupa dia masuk TV pun kadang-kadang. Yang selalu saya dia kata tak bagi chance langsung, sebab tuanku pun kata itu tadi, buka je TV muka Ustaz Nabil, tengok orang TV muka Ustaz Nabil, tak nak muka orang lain dah. Dia kata banyak sungguh lah. Maksudnya kebetulan program agama tuanku buka ada Ustaz Nabil, buka hiburan tak ada lah Ustaz Nabil. Dan Ustaz Azwadi ni suara dia jarang-jarang ada dalam TV, dalam radio, tapi di Sandakan FM ada suara dia. Sebab tu dia baru sampai sini, dia baru landing time. Ya, terima kasih banyak ketiga-tiganya yang sudi menjadi panel kita, memberikan penjelasan tentang maksud merdeka. Moga-moga tuan-tuan sebarkan benda yang baik tadi. Kan? Betul kata Fadil Ustaz Azwadi tadi, kata ulama, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ambillah satu, beramallah dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Moga-moga berhasil kebaikannya dunia dan juga akhirat. Mohon doa ibu-ibu, ayah-ayah, paklong-maklong semua untuk kami. Moga-moga Allah bekalkan nilai kesungguhan dalam menyampaikan agama, kefasihan dalam menyampaikan ilmu agama. Bahkan Allah berikan satu kekuatan untuk kami berdepan dengan ujian saat dicabar dengan agama. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dan juga doakan kami malam ni nak balik Kuala Lumpur. Moga selamat sampai. Mai semalam pukul 3 petang sampai sini, mendarat di Kangak pukul 2 pagi. Jam kepala otak. Tak larat. Jadi malam ni harap jangan jam lah. Ni nak balik tu yang nak bergegas balik supaya besok sampai. Saya pula pukul 9 esok ada forum yang tadilah dengan Datuk Badli Shah Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang, dan juga Profesor Dr. Sharifah Hayati, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih pihak masjid, terima kasih pada Jabatan Mufti, terima kasih pada Majlis Agama, Jabatan Agama, dan kepada tuan-tuan ibu ayah yang sudi berkelapangan meluangkan masa bersama dengan kita. Moga-moga kita akan bertemu lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.